Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan luar biasa berkaitan dengan siasatan tentang projek berkaitan Razi Jidin. Ini sebenarnya menurut SPRM telah pun dimulakan sejak bulan Ogos lagi. Dan ini kelihatan tiada kaitan langsung dengan Perdana Menteri. Kerana insiden yang mana melibatkan Razi Jidin bertikam lidah dengan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim berlaku pada 19 September yang lepas. Kerana ramai netizen, ramai walaun dan ramai juga orang mengatakan kononnya kes ini disiasat kerana pertikaman lidah tersebut. Jadi dengan laporan di Malaysia kini ini, siasatan SPRM ke atas projek buku berkaitan Razi Jidin bermula Ogos dengan sendirinya telah pun menafikan kononnya kes tersebut berlaku selepas atau kerana pertikaman lidah tersebut. Ianya sudah bermula sebelum insiden tersebut diadakan atau berlaku. Siasatan SPRM ke atas projek percetakan buku bernilai 80 juta ringgit yang dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin telah bermula kira-kira sebulan lalu, iaitu pada bulan Ogos. Sambil menafikan siasatan SPRM itu adalah atas arahan mana-mana pihak, Ketua Pesuruhjayanya iaitu Azam Baki menolak kes berkenaan mempunyai kaitan dengan pertelingkahan antara ahli Parlimen Putrajaya itu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada 19 September lalu. Kita telah mulakan siasatan membabitkan kes ini kira-kira sebulan sebelum ini, kata beliau lagi. Laporan yang dibuat oleh sekumpulan individu baru-baru ini hanya maklumat tambahan yang boleh diambil SPRM atau diambil kira oleh SPRM, katanya, dan dipetik oleh utusan Malaysia. Azam Baki merujuk tindakan UMNO Wilayah Persekutuan yang membuat laporan kepada SPRM mengenai projek percetakan buku itu pada Khamis minggu lalu. Isnin lalu, Timbalan Ketua Biro Undang-Undang Bersatu, Sasha Laina Abdul Latif, yang menuduh Perdana Menteri menyalahguna agensi penguatkuasaan untuk mengganggu musuh politiknya. Mengulas dakwaan itu, Azam Baki berkata SPRM adalah berkecuali dan akan terus melakukan siasatan tanpa tekanan daripada sebarang pihak. Ditanya bila Razi Jidin akan dipanggil untuk membantu siasatan, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata ia terpulang kepada pasukan penyiasat. Bila akan panggil belum tahu lagi, kerana saya serahkan kepada pegawai penyiasat dan terpulang kepada mereka tentukan bila akan dipanggil jika ada keperluan, katanya lagi. Setakat ini, 5 saksi telah diambil keterangan oleh SPRM bagi membantu siasatan berhubung projek percetakan buku itu lagi. Kesemua keterangan saksi itu diambil selepas 2 individu termasuk seorang setiausaha politik kepada seorang bekas menteri ditahan pada Ahad lalu. Razi Jidin dalam satu kenyataannya pada 25 September lalu mengakui bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM berhubung dakwaan rasuah melibatkan 80 juta ringgit juga berkaitan percetakan buku Jekov untuk prasekolah. Dia bagaimanapun menafikan terbabit dalam projek rundingan terus percetakan buku bernilai 80 juta ringgit semasa memegang jawatan selaku menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada pemimpin negeri yang akan masuk dalam rombakan kabinet. Ini berita terkini tentang sumber mengatakan bahawa Kabinet Anwar Ibrahim akan dirombak pada bila-bila masa dan senarai yang akan masuk dan akan keluar pula yang kini menjadi clue. Ada pemimpin negeri akan ke pusat dalam rombakan kabinet. Rombakan kabinet yang akan datang bakal menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan, kata satu sumber di Jabatan Perdana Menteri JPM. Sehubungan itu, menurut sumber kerajaan yang tidak mahu mendedahkan identitinya itu,
Rombakan berkenaan hanya akan dilakukan selepas pilihan raya PRK Pelanggai pada 7 Oktober ini. Ini untuk memudahkan membawa mereka masuk pemimpin dari negeri ke pusat. Sekurang-kurangnya seorang menteri besar diramal akan diangkat ke Kerajaan Persekutuan, kata sumber itu kepada Malaysia Kini. Dia bagaimanapun enggan menghurai lanjut dan atau menyebut tentang pemimpin negeri berkenaan. Pelanggai terletak di Pahang yang kerajaan negeri itu diterajui oleh Menteri Besar Wan Rosdi Wan Ismail yang juga adalah Naib Presiden UMNO. Dia adalah juga adun jelai dan bukan seorang ahli parlimen. Sumber itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai spekulasi bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan Jemaah Menteri hari ini, yang baru pada hari ini. Dia bagaimanapun menafikan bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan rombakan selepas mesyuarat Jemaah Menteri yang dijadualkan hari ini. Kata beliau, bukan hari ini. Perdana Menteri masih meneliti beberapa perkara atau pilihan lain. Kemudian, besar kemungkinan rombakan kabinet akan dibuat selepas PRK Pelanggai. Rombakan kabinet bergantung berapa cepat Perdana Menteri boleh muktamadkan, kata sumber itu lagi. Sebelum ini, terdapat spekulasi yang bertiup kencang bahawa Anwar akan membuat rombakan kabinet dalam masa terdekat dengan beberapa menteri diramalkan akan digugurkan dalam Jemaah Menteri yang baru itu. Apa yang pasti, rombakan kabinet baru ini juga untuk memperkukuhkan lagi kerajaan perpaduan, katanya. Malaysia Kini pada 22 September lalu melaporkan Anwar bersedia membuat rombakan kabinet secara besar-besaran dalam masa terdekat. Sumber kerajaan berkata Anwar akan melakukan rombakan kabinet KSU, anggota birokrasi kitaan awam dan bahkan ke atas pejabat beliau sendiri. Isnin lalu, Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali mengumumkan beberapa pusingan kerja dan pelantikan baru dalam pengurusan tertinggi perkhidmatan awam. Ini melibatkan pemindahan 4 Ketua Setiausaha KSU, kementerian ke penempatan baru dan 1 lantikan baru KSU. Menjadi pertanyaan hangat dalam media pada hari ini ialah siapakah menteri yang bakal diketepikan tersebut, ataupun apakah kabinet baru beliau ini akan menaikkan beberapa nama yang menjadi kejutan besar kepada kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari berlaku pertikaman lidah antara Razijidin dengan Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat, akhirnya Khairi Jamaluddin mengambil kesempatan untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat, bahkan memberikan amaran keras kepada Perikatan Nasional. Amarannya ialah beliau menasihati Perikatan Nasional supaya hati-hati apabila berdebat dengan Anwar Ibrahim. Dan yang menariknya, dalam ulasan kali ini kelihatan Khairi Jamaluddin mengakui bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan seperti Perdana Menteri yang lain. Dan beliau juga seakan-akan mengakui bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang paling hebat berdebat setakat yang dia ketahui. Bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat, Khairi Jamaluddin, menasihatkan anggota Parlimen Perikatan Nasional PN supaya berhati-hati ketika berdebat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya, Anwar berbeza dengan beberapa Perdana Menteri sebelum ini yang berpenampilan seperti negarawan, walaupun ketika diprovokasi dalam Parlimen. Kalau Perdana Menteri sebelum ini atau sebelum dia tak akan terlibat pertikaman lidah seperti ini, mungkin itu baik atau tidak baik. Tetapi Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar, dia antara Perdana Menteri yang suka provokasi balik kerana latar belakang pejuang jalanannya.
Jadi, berhati-hati bila nak terlibat debat dengan Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim, katanya dalam rancangan bual bicaranya di YouTube. Khairi merujuk kepada perang mulut di Parlimen setelah Radzi Jidin, Perikatan Nasional Putrajaya, tidak berpuas hati dengan tuduhan Anwar terhadapnya. Insiden itu berlaku selepas Anwar didakwa membuat kenyataan provokasi terhadap Radzi Jidin dengan ketawa semasa menjalankan atau menjelaskan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Khairi berkata bahawa Radzi Jidin telah jatuh dalam perangkap Anwar. Pada pandangan saya, perbahasan yang serius begitu yang dibincangkan di seluruh negara sepatutnya perlu sebagai satu sesi perbahasan yang lebih bertamadun. Tapi, nak salahkan satu pihak tak adil sebab ada provokasi kedua-dua belah pihak dan sangat malangnya ia menjadi begitu, katanya. Hos bersama Khairi dalam program Keluar Sekejap itu, Sahrir Hamdan turut bersetuju. Katanya, Radzi mungkin menjaringkan gol sendiri apabila bertindak seperti apa yang berlaku di Dewan Rakyat. Dalam episod ini, kalau Radzi Jidin buat seperti mana Khairi cadangkan, iaitu memberikan jawapan yang pantas dan duduk diam sahaja, banyak fokus akan pergi kepada provokasi Perdana Menteri itu sendiri, katanya lagi. Mengenai DNAA Khairi berkata isu berkenaan kini berada di pandangan umum kerana kebanyakan pihak berkaitan termasuk Anwar telah pun mengupasnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Netizen mula menulis, mereka kata habislah dan musnahlah harapan terakhir Radzi Jidin. Ini menarik perhatian saya sehingga saya melihat dan membaca apa sebenarnya yang netizen kata habislah Radzi Jidin dan Radzi Jidin dalam bahaya besar. Rupa-rupanya ini berdasarkan laporan di Harapan Daily dengan tajuk Qazzaf Jawi akan siasat Radzi Jidin selepas terima 4 laporan. Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi akan menyiasat Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Radzi Jidin kerana melakukan kesalahan qazzaf terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu disahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Muhtad yang turut mengesahkan 4 laporan berkaitan telah diterima Jawi. Yang pertama berkaitan isu yang melibatkan Datuk Seri Radzi Jidin ialah terhadap Perdana Menteri ketika dalam Parlimen. Yang kedua adalah satu lagi laporan yang dibuat Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM terhadap posting yang dinisbahkan kepada Ustaz Dasuki, Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani yang ada menyebut perkataan peliwat, katanya kepada media selepas menghadiri majlis bersama pelajar baharu tajaan skim pembiayaan Hafiz SPH di sini hari ini. Apabila ada laporan dikemukakan, siasatan akan dijalankan, sama ada laporan dibuat kepada polis atau penguatkuasa Jawi. Semasa siasatan dijalankan, pihak-pihak berkaitan iaitu saksi akan dipanggil oleh pihak penguatkuasa agama dan di situ laporan keterangan akan disediakan. Kenyataan dibuat dalam sidang Parlimen, siasatan kena jalan bila ada aduan. Persoalan sama ada untuk diteruskan pendakwaan sebab kenyataan dibuat di Parlimen itu persoalan lain dan itu akan diputuskan oleh pendakwaan nanti, jelas beliau lagi. Siasatan akan dijalankan di bawah Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Radzi menuduh Anwar sebagai peliwat ketika bertikam lidah dengan Anwar yang juga Menteri Kewangan membuat penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada 19 September di Dewan Rakyat. Qazzaf merujuk perbuatan pengataan palsu atau penyataan palsu terhadap mana-mana orang yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara maksimum
3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekiranya Razzi dihukum denda melebihi 2,000, beliau akan hilang kelayakan dan pilihan raya kecil perlu diadakan di Putrajaya. Inilah yang dikatakan oleh netizen sebagai habislah dan musnahlah harapan terakhir Razzi Jidin apabila kalau Razzi Jidin dihukum denda melebihi RM2,000 dan beliau mungkin akan dipenjarakan dengan tempoh yang tertentu, beliau akan kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen di Putrajaya dan pilihan raya kecil perlu diadakan di Putrajaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah perkembangan terkini tentang kes yang membabitkan dua bekas setiausaha dan salah seorang daripadanya ialah bekas setiausaha politik Razzi Jidin yang melibatkan dakwaan kononnya menerima rasuah atau berkaitan dengan rasuah RM80 juta. Saudara-saudara sekalian, malam ini lebih gempar apabila menurut mymetro.com dokumen telah dirampas. Razzi Jidin akan dipanggil SPRM minggu hadapan. Disangka semuanya sudah berhenti di tengah jalan ataupun sudah reda. Rupa-rupanya makin hari makin panas dan ada netizen menulis, habislah Razzi Jidin kali ini, kata mereka lagi. Ini apabila disahkan dokumen dirampas, Razzi Jidin akan dipanggil SPRM minggu depan. SPRM merampas beberapa dokumen bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah projek bernilai RM80 juta membabitkan sebuah kementerian. Menurut sumber, rampasan dokumen itu dibuat susulan penahanan bekas setiausaha politik, bekas Menteri Kanan bagi siasatan mengikut Seksyen 16A dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Individu terbabit bersama seorang lagi lelaki berusia 50-an yang juga pemilik sebuah syarikat bagaimanapun dibebaskan hari ini selepas tidak disambung reman. Sementara itu, bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzi Jidin akan dipanggil memberi keterangan berkaitan kes terbabit minggu hadapan. Katanya ketika dihubungi hari ini. Harian Metro sebelum ini melaporkan bekas setiausaha politik bekas Menteri Kanan antara dua ditahan SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek bernilai RM80 juta. Lelaki berusia 20-an itu ditahan bersama seorang lagi lelaki ketika hadir beri keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Susulan itu, Razzi dalam satu kenyataan menafikan terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek rundingan terus percetakan buku terbabit. Saudara-saudara sekalian, netizen mula mempersoalkan apakah ini adalah jalan yang Razzi Jidin pilih, yaitu untuk menghadapi masalah besar. Saudara-saudara sekalian, yang menggemparkan kita ialah apabila netizen hari demi hari mengeluarkan fakta-fakta yang menarik tentang kes ini. Namun, ianya seringkali ditepis dan dikatakan fitnah. Kita akan tahu sama ada ini adalah fitnah atau tidak karena ianya sekarang dalam siasatan dan adakah ianya akan didakwa bergantung pada keputusan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Bye-bye.